What up gang Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Koverto. Alright, dalam video kali ini aku nak mengupas chapter terbaru 1005 yang bertajuk Devil Child. Dalam chapter lepas kita boleh melihat MVP kita, iaitu Otama, si gadis Kibidango, setelah menjadi savior untuk pasukan Aliansi Mugiwara yang telah membantu merekrut sebilangan besar para gifter dan headliners menyertai mereka berkat kemampuan cucu-cucu Nomi milik dia. Seterusnya, membantu menyeimbangkan bilangan tentera pihak Mugiwara yang kita lihat sebelum ini hanya berbaki 5,000 orang sahaja menentang 27,000 orang tentera musuh. Dan dalam last chapter juga, satu lagi misteri ditonjolkan oleh Acik Oda, di mana dalam chapter 1003 Oda membuatkan sidang penonton tertanya-tanya apakah rupa bentuk mod hybrid Kaido yang ditayangkan hanya sekadar dalam bentuk siluet. Dan dalam chapter lepas pun, chapter 1004, satu lagi enigma diperkenalkan, iaitu watak siluet yang membantu samurai Nine Red Scabbard. So, adakah dalam chapter kali ini Oda bakal menggunakan ramuan yang sama dalam resepi chapternya, iaitu memperkenalkan lagi watak rahsia? Nak tahu keseluruhan chapter kali ini? Jom kita tonton video ni sampai habis tanpa skip iklan. Kontrol. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe channel aku harap korang dapat subscribe dan menekan bell notification supaya korang tak ketinggalan video-video dari aku. Share channel ini kepada kawan-kawan korang menerusi Facebook, Instagram dan WhatsApp supaya lebih ramai yang mengenali channel ini. Follow IG Kimis Koverto so that korang dapat update terkini dari aku. DM IG Kimis Koverto sekiranya korang nak aku promote bisnes, servis atau media sosial korang. Join grup Telegram Koverto Fleet untuk berpeluang memenangi hadiah every month. 5 pemenang akan dipilih setiap bulan. Hantarkan video anda ke email kimiskoverto@gmail.com sekiranya korang berminat untuk sertai segmen What Up Anime. Dan kalau korang berminat dengan jersey Koverto Fleet ini, korang boleh klik link di ruangan komen yang telah dipinkan di bawah. Ayo jadikan channel ini setanding dengan channel-channel Tori yang ada di seluruh dunia. Say with me guys, semestinya jadi pilihan utama setiap generasi. Beras Jati Cap Kapalaya, beras pilihan anda. dalam cover page chapter ini kita dapat melihat Katakuri sedang menjamu selera memakan donat bersaiz dewasa di bawah pepohonan pokok, dan dia juga berkongsikan susu dan donatnya dengan anak-anak anjing dan kucing-kucing yang kelaparan yang berada di situ. Membuka tirai chapter kali ini, kita dibawa ke aras ketiga istana. Dari luar istana tersebut kita dapat mendengar suara Black Maria yang mengatakan dia perlu membereskan samurai Red Scabbard. Kemudian Black Maria menanyakan kepada Cayman Lady yang merupakan gifter berhybrid dengan buaya Cayman tentang persiapan transmission seluruh pulau tersebut. Cayman Lady itu mengatakan persiapan telah dibuat. Black Maria mengarahkan Sanji untuk memanggil Nico Robin sekarang. Kemudian Black Maria menceritakan plan jahatnya, iaitu dia telah menempatkan sarang labah-labah yang melekat kuat di bahagian pintu masuk hall itu, dan apabila Robin memasuki hall tersebut, Robin akan tersangkut di situ dan konco-konconya akan menembaknya dengan peluru pelali. Kemudian Black Maria telah memaksa Sanji memanggil Robin sambil membelasah Sanji bertubi-tubi dengan buku 5 yang berada di tangannya. Serangan Black Maria ke atas Sanji yang tidak berdaya mempertahankan dirinya itu sangatlah dahsyat sehinggakan subordinate-nya sendiri pun tak sanggup melihat penderitaan dan seksaan itu. Dan dari kalangan mereka juga ada yang mengagumi Sanji kerana sanggup mati, sehinggakan ada yang terfall in love kepada Sanji. Kemudian Sanji menjerit, "Berhenti! Macam mana aku nak panggil? Kalau kau duk tumbuk aku gedebuk. Kemudian di panel ini kita dapat melihat fans Sanji mula terkagum-kagum dengan Sanji sehingga menitiskan air mata dan berkata, "Mesti Abang Sanji akan cakap, go to hell. Wah, Abang Sanji ni memang sangat hebat, sangat gerak lah. Cukuplah Abang Sanji, tak salah dia buat akan marah. Abang Sanji akan terkorban nanti." Kemudian Sanji pun menarik nafasnya dalam-dalam dan menjerit, "Robin, tolong saya. Aku kat hati ke dekat Dewan Besar ni. Aku kena tangkap. Kalau awak tak datang nanti, diorang bunuh saya. Tak seketi.
Lawangan Sanji itu telah membuatkan semua fansnya terperanjat besar, terkeluar lidah, terbeliak biji mata mereka masing-masing. Sebab Sanji macam tu je, menjerit meminta tolong dan tidak se-gentleman yang mereka sangkakan. Begitu juga Black Maria turut terkejut dan oleh kerana transmission telah dipersiap untuk diperdengarkan ke seluruh pulau, suara Sanji itu telah didengari dan divirali ke seluruh pelosok pulau Onigashima, membuatkan Chopper yang tengah bikin antidote dengar, kru Eustace Kid pun dengar sambil cakap, sedih betul budak ni. Kru Law, Beppo pun dengar, Jinbei yang tengah fight Who's Who pun dengar dan berkata, wih real dia ni, dia tak tahu ke satu pulau dia dengar. Frankie yang tengah bersumo dengan Sasaki pun dengar, Marco the Pineapple pun dengar, Nami pun dengar sampai berkata, hai, dia ni mesti tengah berlawan dengan perempuan ni. Usopp pun dengar sambil menunjukkan yang suara Sanji datang dari kucing dengan pelekat bermata itu. Okey, pause kejap. Okey, kita sedia maklum yang geng-geng trio penakut ni, Nami, Chopper, Usopp, diorang ni memang terror, memanipulasi. So, aku rasa in future mesti si Usopp ni dengan Nami akan manipulate benda tu. Tak tahulah, mungkin dia akan cabut pelekat tu, lepas tu tampal kat muka dia ke kan. Lepas tu dia boleh jadikan semua haiwan-haiwan dengan pelekat tu sebagai CCTV diorang pula. Who knows kan? Alright, sambung. Lepas Sanji menjerit memanggil Robin, Sanji berkata kepada Black Maria untuk melepaskan dia sebab dia dah lunaskan permintaan si laba-laba batu itu. Namun Black Maria mengatakan yang dia tidak akan melepaskan Sanji dan ingin menjadikan Sanji manusia peliharaan dia, sama seperti samurai-samurai yang dibelenggu di belakang Sanji, dan hanya mahukan Sanji sukakan dia sahaja. Pernyataan Black Maria itu membuatkan Sanji telah bersuara dengan lantangnya bahawa dia akan menyintai seluruh wanita yang berada di seluruh dunia. Pernyataan Sanji tersebut membuatkan Black Maria marah dan coba untuk menyerang Sanji. Namun tiba-tiba terdengar jeritan sayup-sayup dari belakang. Gigantisco Mano Spunk membuatkan satu tangan besar telah menampar muka Black Maria dan ternyata orang yang telah diseru tadi telah pun muncul. Dia adalah yang berbahagia Datin Seri Nico Robin, anak perempuan Datin Seri Nico Olivia. Kehadiran Robin telah membuatkan air mata bahagia Sanji tercurah-curah. Kemudian Robin telah mengatakan bahawa dia telah menghabiskan separuh usianya untuk berkhidmat di dalam organisasi orang-orang jahat dan melihatkan nakamanya disiksa, menghidupkan kembali syaitan yang berada dalam diri dia. So inilah dia Devil Child yang dimaksudkan dalam chapter kali ini kot. Kemudian kita dapat melihat bukannya Robin datang berseorangan, tapi dia telah datang bersama-sama dengan Brook yang kemudiannya telah melepaskan Sanji dari belenggu sarang laba-laba Black Maria. Kemudian salah seorang dari subordinate Black Maria mengatakan bahawa sarang laba-laba Black Maria telah pecah setelah beku dan mereka kemudiannya melihat sosok Brook yang hanya tinggal tulang belulang, gigi dan afro. Jadi di sini tahulah kita bahawa perangkap yang telah dipasang Black Maria di pintu masuk hall tersebut telah dibekukan oleh Brook, membuatkan Robin tidak terlekat kat situ. Sanji yang telah dilepaskan mengatakan yang dia ingin menyusul ke arah Kinemon dan yang lainnya. Melihatkan Sanji yang coba pergi dari situ, Black Maria mengarahkan Sanji untuk berhenti dan dia tidak akan membenarkan Sanji pergi. Namun Black Maria sama sekali tidak dapat membuat sesuka mahunya kerana orang yang diseru tadi berada tepat di hadapannya dan tidak membenarkan Black Maria mengganggu Sanji lagi. Sanji yang berlari tiba-tiba berhenti setelah disapa oleh Robin. Sanji, awak telah menceriakan hari saya. Terima kasih kerana percayakan saya. Ella suka. Dan ucapan Robin diakhiri dengan satu kenyitan mata bundar dari Robin, membuatkan Sanji bermata cinta sambil mengalirkan darah dari hidungnya dan berlari dengan penuh keceriaan dengan galaknya dan terkeceper di pintu depan hall itu sebab licin terpijak lantai yang dibekukan Brook tadi. Kemudian scene telah beralih ke arah bilik store larangan. Di sana kita dapat melihat yang Momo mengatakan suara Sanji telah didengari menerusi tikus yang berada di tangan Yamato itu. Kemudian Yamato mengatakan bahawa tentera bapa dia menempatkan scouting unit yang bernama Maris, yang juga merupakan salah satu dari cyborg mereka, dan apa-apa yang dilihat oleh mereka juga dapat
dapat dilihat oleh manusia yang mengawal mereka. Jadi bermaksud lokasi persembunyian mereka telah pun berjaya dijejaki musuh. Tak sampai beberapa saat Yamato cerita pasal cyborg tu, terus datang konco-konco Kaido dan kedengaran suara mereka dari luar. Shinobu mengatakan bahawa mereka perlu keluar dari situ dan menyorok Momo. Kemudian Yamato pun menyorokkan Momo di dalam bajunya. Kacing, semakin besar kemenangan Momo ni. Kemudian Yamato dan Shinobu pun telah keluar dari storeroom tu dan telah menewaskan konco-konco Kaido tadi. Kemudian scene telah beralih ke aras 3 istana balik. Tapi kali ini dalam scene ini terdengar suara menjerit nama Black Maria dan mengatakan yang dia sendiri akan menghabiskan pasukan Red Scabbard, dan kemudian kita dapat melihat kemunculan semula Jack yang meluru menonong ke arah pasukan samurai The Red Scabbard dengan merempuh konco-konco Kaido yang berada di hadapannya sambil mengatakan, walaupun samurai-samurai itu sedang nazak, tapi kita masih tidak boleh memandang rendah dengan kekuatan mereka, dan even pasukan Tobiropo pun is no match against dorang. Dan Jack memberi amaran kepada Black Maria supaya jangan berani sentuh pun Red Scabbard itu, dan dibalas oleh Black Maria supaya Jack tidak memandang rendah kepada kemampuan dia. Kemudian Black Maria telah mengeluarkan senjatanya yang berbentuk tongkat dan kepala yang terlekat di tengah-tengah roda berjejari 8 yang berasap-asap itu, dan mengatakan kepada Robin bahawa dia sekarang adalah milik Kaido. Robin kemudiannya dengan tenang membalas, tidak, aku rela mati, dan chapter 1005 pun tamat. Wah, kalau sebelum ni chapter 1004, chapter 1003, Oda banyak menyelubung karakter-karakter dia dari mod hybrid Kaido dan sosok misteri yang bersama-sama dengan Red Scabbard tu. Tapi dalam chapter kali ni banyak pula karakter-karakter yang dilondehkan yang amat tidak sesuai untuk aku masukkan gambar-gambar mereka ke dalam video aku, takut channel ini tercomot dengan dosa. So gang, please tinggalkan komen korang untuk chapter kali ni di ruangan komen di bawah. Okay, dan kepada yang terlepas untuk order jersey Scoverto Fleet sebelum ni, this will be the second batch, so korang boleh klik link di ruangan komen yang telah dipin di bawah. Ayo gang, jadilah sebahagian dari Scoverto Fleet. Let's show them our true color. Tarikh tutup pre-order ni adalah pada 11 Mac 2021. And gang, before I end this video, sedikit renungan. Don't ever limit your challenge. Instead, challenge your limit. The moment kita merasakan yang kita tak mampu, di saat itulah segala tubuh kita enggan lagi akan bergerak untuk bekerja, seolah-olah kita telah pun sampai ke limit kita, sedangkan apa yang kita impi dan angan-angankan belum lagi dapat tercapai. Yes, surely it is a slow process, but quitting would not speed you up. And until then, my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi